Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat analisa dan ulasan isu perpaduan nasional daripada plot cerita filem iklan pendek Maxis. Objektif untuk mengenal pasti isu-isu perpaduan dalam filem, mengenal pasti keprihatinan, cabaran, digitalisasi dan cadangan baharu. Dalam video pendek ini mengisahkan tentang seorang orang putih yang datang ke Malaysia untuk bekerja dan dia bernama Tim Sharp. Tim adalah seorang lelaki berkulit putih yang sedang mempelajari cara-cara rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan belajar benda baharu, sesuatu yang baharu tentang Malaysia. Isu yang pertama ialah mengenal pasti isu-isu perpaduan dalam filem ini. Seperti babak di atas yang anda dapat lihat, bahawa semua bangsa negara kita sangat peramah antara satu sama lain. Tim yang tidak segan atau tidak takut untuk bertanya atau bertegur siapa dengan rakan sekerjanya dan bertanyakan tentang masyarakat di Malaysia. Ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia yang berbilang kaum ini tidak sombong dan tidak segan untuk berinteraksi ketika di mana-mana sahaja. Tidak mengira agama, bangsa dan negara. Sifat ini membuatkan tim menjadi lebih selesa dan tidak gagap untuk bercakap dengan rakyat Malaysia. Isu yang kedua adalah mengenal pasti keprihatinan sosial. Seperti rajah di atas, menunjukkan sekelompok warga emas yang sedang melakukan aktiviti regangan badan iaitu Tai Chi dan ditegur oleh tim yang sedang berjoging. Tim menegur dengan good morning uncle, good morning auntie, bagi merapatkan lagi hubungan di antara masyarakat di Malaysia. Berdasarkan karakter ini, tim ni jelas menunjukkan manusia dan rakyat Malaysia mampu untuk menerapkan sifat kepertahanan ini dalam diri masing-masing. Sifat ini memang ada dalam diri setiap manusia. Cuma kita perlu lebih menekankan lagi sifat baik ini untuk lebih diterapkan pada anak muda zaman sekarang. Isu yang ketiga ialah untuk mengenal pasti cabaran dan kelestarian dalam perpaduan. Walaupun semua rakyat Malaysia mampu berinteraksi antara satu sama lain, tetapi masih ada lagi masyarakat yang mempunyai cabaran berkaitan cara untuk menyebut suatu tempat atau menyampaikan suatu info kepada seseorang individu menggunakan bahasa yang berlainan. Kesukaran ini biasanya daripada segi lenggok percakapan atau slang dan logat seorang individu itu sendiri. Seperti ini, kita semua rakyat Malaysia telah tahu bahawa negara kita ni terdiri pada berbagai bangsa, agama dan budaya. Akan tetapi ini bukan jadi salah satu alasan untuk tidak menggunakan bahasa Melayu untuk bercakap sebagai bahasa perantaraan antara individu di dalam Malaysia. Ini memudahkan cabaran ini. Rakyat Malaysia perlu lebih ramah dan lebih mesra untuk bergaul dengan kaum yang berbeza demi memastikan tiada kekacauan atau pergaduhan yang berlaku disebabkan perselisihan faham. Isu yang keempat ialah untuk mengenal pasti digitalisasi membantu perpaduan. Hari ini kita semua sudah biasa menggunakan gadget canggih seperti kamera atau telefon bimbit. Daripada babak ini kita dapat mengetahui digitalisasi juga memainkan peranan penting dalam membantu menghebatkan lagi perpaduan dalam negara Malaysia. Sebagai contohnya, tim yang sedang merakam dirinya sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada semua penonton filem pendek ini. Dengan cara ini, golongan muda dapat melihat kebaikan perpaduan melalui gadget mereka sendiri di rumah atau di mana-mana saja. Cadangan seperti ini, sifat perpaduan dapat lebih meluas kepada semua peringkat umur kerana video ini akan tersebar melalui media sosial, sebagai contohnya melalui TikTok, Facebook ataupun Instagram dan Twitter. Dengan cara ini, sifat perpaduan akan lebih meluas kepada semua peringkat umur kerana video ini akan tersebar melalui media sosial ataupun di dalam televisyen bagi warga emas. Saya mencadangkan kepada kerajaan untuk mempertingkatkan lagi kemudahan internet dan komunikasi untuk membolehkan segenap rakyat Malaysia menggunakan media sosial dengan lebih mudah dan berpatutan harganya. Isu yang kelima ialah mengenal pasti bahasa yang digunakan untuk berinteraksi antara kaum yang pelbagai. Dalam babak di atas kita melihat tim yang sedang
memesan satu keping roti telur menggunakan lorat yang biasa orang Malaysia gunakan. Ini membuatkan tim juga mencuba untuk menegur semua orang menggunakan tiga bahasa, iaitu bahasa Melayu, Tamil dan India, ketika berada di tempat yang mempunyai kaum yang berbeza ini. Dengan ini, lebih ramai akan pandai untuk berinteraksi walaupun berlainan kaum dan bahasa. Ianya juga dapat menarik minat anak muda masa kini untuk belajar bertutur menggunakan bahasa yang berlainan daripada bahasa asal mereka. Sebagai contoh, orang Melayu yang boleh bertutur bahasa Cina dan orang India yang fasih bahasa Melayu. Kaum Cina dan kaum India wajib untuk bertutur bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan di dalam Malaysia ini. Ini sangat bagus kerana mampu menarik minat anak muda untuk mempunyai kemahiran bertutur dalam berbagai bahasa. Cadangan saya ialah kerajaan perlu mewujudkan satu modul atau satu buku panduan dan pembelajaran tentang memahami budaya, adat serta bahasa setiap kaum yang ada di Malaysia, supaya wujudnya rasa menghormati antara satu sama lain. Ini mampu menarik semangat perpaduan antara kaum dan menarik minat anak-anak muda untuk tidak takut dan tidak merasa dipinggirkan apabila berada dalam satu kelompok kaum yang berbeza. Kesimpulannya, tugas dalam menyatu padukan rakyat Malaysia yang pelbagai bukanlah satu tugas yang mudah, namun kepimpinan yang baik oleh para pemimpin kita menunjukkan bahawa sesuatu yang dikira agak mustahil akhirnya dapat diselesaikan. Nilai sosio-budaya yang positif dan dinamik membantu mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu dan bermaruah.